Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, topik kita hari ini adalah topik kadaran. Okey, tapi sebelum tu kita mulakan dulu PDPR kita dengan bacaan doa. Okey, seorang tolong baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wa inshu alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Kejap ya, cikgu share screen dulu. Share window. Okey, semua nampak yang cikgu share ni? Nampak. Okey, topik kita hari ni topik kadaran. Mari kita tengok apa itu maksud kadaran. Okey, maksud kadaran iaitu suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadaran. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang nisbah. Okey, nisbah tu kita dah belajar kan nisbah kan? Dah. Okey, nisbah tu dia punya apa tu? Sekejap ya, cikgu punya pen problem. Nisbah tu dia punya pemisah dia ada apa antara dua nombor? Di antara dua nisbah tu ada perkataan apa? Ada simbol apa? Okay, contoh cikgu letak kat sini nisbah antara buah apple dengan buah oren. Buah apple ada dua, buah oren ada tiga. Dia ada bunyi kenapa Nisbah 2 kepada 3. Okey, nisbah 2 kepada 3. Nisbah 2 kepada 3 dekat tengah-tengah ni ada simbol apa? Titik bertindih. Titik bertindih. Right? Dekat tengah-tengah ni ada titik bertindih. Jadi maksudnya hubungan dia nisbah 2 antara 3. Okay? Jadi dua nombor dekat sini. Alright. Okay. Jadi dekat sini untuk yang maksud kadaran ni dia melibatkan kesamaan. Okay? Kadaran juga boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Selain daripada bentuk nisbah ni dia juga boleh dibentuk dinyatakan dalam bentuk pecahan. Pecahan tu bentuk dia atas ada nombor, contoh letak atas A, bawah ada nombor, kat tengah-tengah ni ada simbol. Simbol apa? Tengah-tengah ni, kalau pecahan. Garis. Okey, garisan ini kita panggil sebagai garisan apa? Macam mana kita sebut A, B ni? Per. Per. Garisan ini kita akan panggil dia sebagai garisan per. Jadi A per B. Jadi maksudnya untuk kadaran sama ada kita boleh nyatakan dia dalam bentuk nisbah atau juga kita boleh nyatakan dia dalam bentuk pecahan. Okey? Setakat ni faham ke tidak? Cara nak menyatakan nisbah, cara menulis dia. Faham Okey, sama ada kita akan nyatakan dalam bentuk nisbah atau juga kita akan nyatakan dalam bentuk pecahan. Okey. Okey, kemudian syarat untuk menyatakan nisbah, untuk menyatakan kadaran, kita perlu pastikan unitnya adalah sama atau setara di antara bahagian atas dan bahagian bawah. Mari kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, kalau kita lihat di sini, dia ada 4 biji buah pear bersamaan dengan RM6. Okey, dekat sini 4 biji buah pear bersamaan dengan RM6. Okey, 4 biji buah pear. Dekat sini cuba awak kira ada berapa biji buah pear semua sekali? Tak dapat tengok pun cikgu, kenapa slide lain? Slide lain. Tadi gambar keluar tak? Tak, ni sekarang kaedah unit. Unit Kadaran. tadi. Yang ni. Okay, Gambar dia jumpa dah. Okey, nampak. Okay, cuba kira ada berapa gambar buah
buah pear? 10. Ada 10 biji buah pear. Okey, semua nampak 10 biji buah pear? Kita tak nampak juga? Nampak kan? Nampak. Ada 10 biji buah pear. Kemudian dia cerita tentang buah apple. Cuba tengok dekat buah apple tu ada berapa biji? 7. 7 biji buah apple. Okey, kemudian dia kata 5 biji buah apple bersamaan dengan RM7. Okey, sebelah dia lagi tu gambar apa pula tu? Buah oren. Buah oren. Okey, cuba kira semua sekali buah oren tu ada berapa biji? 11. Ada 11. Kemudian dekat papan tanda tu, okey, dia tulis apa tu? Berapa biji buah oren bersama dengan berapa ringgit? RM5 40 sen. Okey, 6 biji buah oren bersamaan dengan RM5.40. Okey, sekarang kita tengok ada 2 budak. Okey, seorang nama dia Limin, seorang lagi nama dia Reza. Okey, dia kata Limin dia membeli 10 biji buah apple berharga RM14. Okey, dekat sini Limin beli 10 biji buah apple harganya RM14. Maksudnya dekat sini banyak ke sedikit wang yang Limin bayar? Untuk Banyak. 10 biji buah apple. Banyak. Banyak kan? Kemudian Reza pula dia kata dia membayar RM8.40 untuk 6 biji buah apple. Okey, dari segi wang. Okey, dari segi wang, siapa yang membayar lebih banyak? Limin. Limin lebih banyak bayar kan, RM14 kan. Tapi dari segi bilangan biji, siapa yang mendapat mendapat buah yang paling banyak? Limin. Limin. Kan? Maksudnya untuk Limin ni kesimpulan yang boleh kita tafsirkan adalah semakin banyak kita beli, okey, semakin banyak buah dibeli. Okey, maksudnya semakin tinggi harga yang perlu dibayar, harga yang perlu dibayar. Okey, ini kesimpulan yang perlu kita buat. Okey, kemudian dekat sini. Kalau kita perhatikan dari aspek bilangan buah. Okey, Limin dia beli 10 biji. Kemudian Reza pula dia beli 6 biji. Okey? Kemudian dekat sini Limin dia bayar RM14, Reza pula kena bayar RM8.40. Okey, dari segi logik memang logik kan? Okey, awak beli banyak, awak bayarlah banyak. Awak beli sedikit, awak bayarlah sedikit. Alright? Okey, kemudian pada soalan ni, cuba lihat soalan ni. Dia tanya, adakah harga sebiji apple yang dibeli oleh mereka sama? Tak. Tak sama. Okey, awak kata tak sama. Macam mana awak boleh terus cakap tak sama? Apa langkah yang awak lakukan yang mengatakan bahawa ianya tidak sama? Bahagi. Bahagi. Okey. Jadi maksudnya di sini bila kita dapat sesuatu soalan, jangan kita terus buat kesimpulan. Okey? Kita kena fahamkan kehendak soalan, kita perlu lihat dulu apa perkara yang dia nak. Okey, soalan dia tanya dekat sini. Adakah harga sebiji apple yang dibeli oleh mereka sama? Okey. Bila awak kata tak sama, okey, maksudnya awak bukan melihat harga untuk sebiji. Awak melihat harga untuk yang ini RM8.40 ni untuk berapa biji? 6 biji. Okey. Kemudian RM14 ni untuk berapa biji? 10 biji. 10 biji. Awak lihat yang ini. Okey. Soalan tanya harga untuk sebiji. Okey, jadi langkah pertama yang perlu kita buat, kita kena guna operasi apa tadi Ryan? Bahagi. Kita akan guna operasi bahagi. Okey, mari kita lihat. Betul tak operasi bahagi? Betul. Kita akan guna operasi bahagi. Okey. Apa yang akan kita bahagikan? Okey, langkah pertama yang RM14 ni, RM14 ni kita akan bahagikan dengan 10. Okey? Kita akan bagikan dengan 10 sebab Limin dia beli 10 biji, dia beli dengan harga RM14. Jadi nak tahu harga untuk satu biji, RM14 bahagi 10. Okey. Okey, satu lagi yang RM8.40 ni kita akan bahagikan dengan 6. Jadi harga untuk sebiji yang Limin beli RM1.40, untuk Reza pun RM1.40. Maksudnya
Harga sebiji apple tu sama atau tidak sama? Sama. Sama. Harga sebiji apple yang diorang beli tu sebenarnya sama. Okey? Harganya sama. Maksudnya di sini, okey, maksudnya di sini harga apple yang dibeli adalah berkadaran. Okey? Harga apple yang diberi adalah berkadaran. Ini yang kita maksudkan sebagai kadaran. Okey, nampak macam blur-blur lagi, mari kita tengok lagi soalan dia. Sekejap ya. Dia slow sikit. Okey. Kadaran untuk mencari suatu nilai. Kita akan gunakan kaedah unitary. Kaedah yang kita guna tadi adalah kaedah unitary. Okey, kaedah unitary ni dia ada dua. Satu direct variation, satu lagi inverse variation. Direct variation tu maksudnya yang terus. Jadi masa sekolah rendah ni awak akan belajar yang ini saja. Okey, yang direct variation saja yang awak akan belajar. Okey, direct variation tu macam mana? Okey, apabila kuantiti pertama meningkat, kuantiti kedua turut meningkat. Macam tadi kita beli buah apple banyak, Limin beli buah apple banyak kan? Jadi duit yang dia kena bayar pun kenalah banyak kan? Okey? Okey, tapi untuk inverse variation ni pula, rasanya tahun depan bawa belajar inverse variation ni. Okey, untuk inverse variation, kalau kuantiti pertama dia meningkat, kuantiti kedua dia akan menurun. Contohnya, bila kita bawa kereta laju. Bila laju maksudnya meter kereta tu akan naik. Mungkin 160, mungkin 200 km per jam. Kenapa keluar benda Allah ni? Sekejap ya, cikgu pusing balik. Okey. Bila kita bawa kereta laju, destinasi yang kita nak sampai, dia lebih cepat sampai. Maksudnya dari segi masa, dia semakin sedikit. Contoh awak nak pergi sekolah. Bila awak nak pergi sekolah, awak suka ayah awak bawa motor laju atau bawa motor perlahan? Kalau awak nak ayah hantar awak pergi sekolah, perlahan. Kenapa perlahan? Perlahan. Kenapa perlahan? Lanjut juga. Takut kalahnya. Okey, kita bagi contoh lain. Contoh awak nak balik kampung. Okey, bila balik kampung, biasanya ayah akan bawa kereta laju ke perlahan? Sederhana. Okey, cikgu bagi contoh lain lagi. Tak nak contoh kereta lah. Okey, cikgu bagi contoh minyak. Okey, minyak harga dia banyak atau sedikit? Mahal atau murah? Harga minyak? Mahal. Okey. Bila mahal, maksudnya dekat situ bila mahal, bila ayah awak beli minyak, tak nak minyak lah, minyak ni macam pening sikit. Yang ni kita balik semula pada kereta. Kereta ni kalau kita bawa laju, okey, awak faham tak yang ini? Faham. Bila kereta ni kita bawa laju, masa ni dia akan cepat sampai. Okey, jadi penggunaan masa tu akan sedikit. Tapi meter pada kereta tu akan semakin tinggi. Okey? Okey, mari kita lihat contoh dia. Dia jam lah kat sini. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, ini resepi kek batik. Okey, kek batik ini dia gunakan apa? Dia gunakan 600 gram biskut manis. Dia guna biskut manis apa ni? Untuk buat kek batik, siapa tahu? Siapa tahu kek batik nak guna biskut apa? Kek manis ni. Biskut manis ni biskut apa? Biskut Mary. Biskut Mary. Oh, macam tak pernah makan kek batik pula korang ni. Okey. Dia guna 600 gram biskut manis, kemudian 200 gram mentega, kemudian 1 cawan coklat masakan, 1 cawan susu pekat, 1/2 cawan serbuk koko, 1/2 cawan air masak, biji telur dan esen vanila. Alah apa tu? Mak saya kata ni macam resepi mak saya. Resepi mak awak, nanti semua awak buat nanti boleh makan. Okey. Okey, ini resepi untuk buat kek batik. Okey, dia nak buat 2 kek batik. Resepi ni untuk 1 kek batik. Okey, tapi yang kat sebelah ni dia nak buat 2. Dia tanya berapakah GC mentega. Sekarang fokus pada
mentega sebab dia nak jisim mentega untuk buat 2 cawan coklat masakan. Macam mana tu? Saya nak buat 2 kek batik. Berapakah jisim mentega untuk 2 cawan coklat masakan? Okey. Macam mana dapat 400? Satu cawan coklat masakan bersamaan dengan 200 gram mentega. Nampak kan? Satu cawan coklat masakan. Mana satu cawan coklat masakan? Dia refer pada yang ini. Resepi yang ini. Satu cawan coklat masakan dia menggunakan 200 gram mentega. Ini benda yang dia jadi asas pada pengiraan dia. Dua benda ni. Okey? Kemudian kita tengok lagi apa benda jalan kerja dia. Okey, 2 cawan coklat masakan. Okey, macam yang si Ryan sebut tadi, dia terus dapat 400. Macam mana Ryan dapat 400 tadi? Macam mana Ryan dapat 400 tadi? Darab 2. Yang ini ni, dia darabkan dengan 2. Kenapa darab dengan 2? Sebab bilangan coklat masakan tu dia dah gandakan menjadi 2, bukan lagi 1. Jadi sebab tu kita darabkan dengan 2. Okey, kemudian maksudnya dekat sini, jisim mentega untuk 2 cawan coklat masakan ialah 400 gram. Faham atau tak faham? Okey. Faham. Konsep dia dekat sini, bila awak nak cari dia punya jawapan nanti, tolong jangan abaikan penggunaan anak panah. Penggunaan anak panah ni sangat penting. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Dia tanya, berapakah jisim biskut manis yang diperlukan apabila menggunakan 300 gram mentega? Dia dah up pula kepada 300 gram mentega. Okey. Tengok macam mana dia buat. 200 gram mentega adalah untuk 600 gram biskut manis. Kali ni yang dia tengok adalah yang dia tengok yang untuk mentega dan juga untuk biskut manis. Benda-benda lain dia abaikan. Okey. Jadi mentega 200 gram, biskut manis pula 600 gram. Okey, kita tengok lagi. Okey, kemudian bahagi 2 untuk mencari jisim biskut manis. Kenapa perlu bahagi 2? Kenapa perlu bahagi dengan 2? Siapa boleh jawab? Tak boleh ke kalau kita apa dia? Ulang balik. Sebab nak cari jisim apa? Cari jisim biskut manis. Okey, kita tengok dia cari jisim biskut manis. Bagi 100 gram mentega. Okey. Kenapa dia perlu bahagi dengan 2? Memang dia nak cari jisim biskut manis tapi untuk 100 gram mentega. Kenapa dia bahagikan dengan 2? Kenapa? Dia berkait rapat dengan yang ini. Tengok dia bergerak pula. Dia berkait rapat dengan yang ini. Kenapa kena bahagikan dengan 2? Kenapa? Kena tahu sebab kenapa guna operasi tu. Untuk kadarannya awak guna sama ada darab atau bahagi. Tahu tak kenapa kena bahagi dengan 2? Tahu atau tak tahu? Kalau tak tahu cikgu terangkan. Tak tahu. Tak tahu. Okey. Kita tengok dekat sini persamaan yang dia bagi 200 gram mentega. Okey, 200 gram mentega. Okey, untuk 600 gram biskut. Okey. 200 gram mentega adalah untuk 600 gram biskut. Tapi persamaan yang dia nak dekat sini, dia bukan nak 200 gram, dia nak 300 gram mentega. Okey, dia nak 300 gram mentega. Ini yang dia nak. Jadi kenapa agaknya dia bahagi?
bahagi dengan 2. Kenapa agaknya dia bahagikan dengan 2? Macam mana 200 gram ni terbentuk? Apa tambah apa? Bagaimana 200 gram ini terbentuk? Tahu tak? Tak tahu. Ada orang ke tak ada orang ni? Macam kita tengok ada orang ke tak ada orang ni? Ada orang. Kan tak ada orang. Ada. Tapi tak tahu. 200 gram ni dia nak 300 gram. Boleh tak awak kaitkan dengan 300 gram tu? Ini awak kena pandai keluarkan ni. Macam mana 200 gram ni terbentuk? Cikgu dah bagi operasi dekat sini. Operasi tambah. Apa tambah apa? Okey, cikgu bagi nombor pertama. 100 gram. Tambah berapa untuk jadi 200? 100 gram. 100 gram tambahkan 100 gram. Dapatlah 200 gram. Okey, benda ni kita belajar masa saya. Kawan saya Safika kata cikgu tak buka mic kat Telegram. La ilaha illallah, kenapalah budak-budak dekat tak bagi tahu dah separuh jalan. Astaghfirullahalazim. Sorry rakan-rakan di Telegram, cikgu terlupa. Okey, dah dengar suara cikgu belum Syafika? Syafika tak dengar. Okey, sorry, cikgu terlupa buka mikrofon. Okey. Okey, 100 gram campur 100 gram sama dengan 200 gram. Okey, sekarang boleh kaitkan tak kenapa dibahagikan dengan 2? Kenapa dia kaitkan dengan 2? Kenapa dia kaitkan dengan bahagi 2? Kat sini dia suruh bahagi 2 kan? Bahagi 2. Kenapa dia suruh bahagi dengan 2? Tahu tak? Nak bandingkan. Dia nak bandingkan apa dengan apa? Dengan 300. Okey, macam mana 300 tu boleh terbentuk? Macam mana 300 ni boleh terbentuk? Okey, sekarang ni dia dah bagi maklumat 200 gram. Ni untuk mentega dulu 200 gram mentega. Okey. Macam mana 200 gram ni boleh menjadi 300 gram? Apa yang perlu dibuat dengan 200 gram ni? 800. Tambahkan dengan 100. Okey? Tambahkan dengan 100 gram. Sebab itulah kita bahagikan dengan 2. Faham tak sekarang kenapa kita bahagikan dengan 2? Faham. Sebab kita nak dapatkan nilai untuk 300 gram ni. Okey? Jadi untuk dapatkan 300 gram mentega, jadi 200 ni kena tambah dengan 100. Macam mana kita nak kaitkan maklumat 200 gram ni kepada 100 dengan kita bahagikan dia kepada 2. Okey? Kita bahagikan 200 ni bahagi 2. Bila 200 gram ni bahagi 2, dapatlah 100 gram. Tapi itu untuk mentega. Sekarang ni yang kita kena cari betul-betul adalah untuk biskut manis. Kalau mentega ni bahagikan dengan 2, maksudnya 600 gram biskut manis ni pun perlu dibahagikan dengan 2. Perlu dibahagikan dengan nombor yang sama. Okey? Mari kita tengok apa yang dia buat. Nampak? Dia bahagikan dengan 2. Okey, bila bahagikan dengan 2, okey, dapatlah 100 gram untuk mentega dan 300 gram untuk biskut manis. Maksudnya dekat sini 100 gram 100 gram mentega digunakan untuk 300 gram biskut manis. Itu maksud dia. Jelas ke tak jelas? Jelas. Yang cikgu cakap tadi 200 gram tambah dengan 100 gram yang ini. Okey, jadi 600 gram biskut manis tu tambahkan dengan 300 gram.
Benda untuk kadaran ni, untuk kadaran ni awak perlu kemahiran berfikir. Awak perlu gabungkan semua benda yang awak dah belajar, gabungkan dia. Okay, last sekali, jap kita asing anukan ni dulu. Last sekali dia punya perkadaran dia. Perkadaran dia apa? Jumlah biskut manis yang diperlukan untuk 300 gram mentega ialah 900 gram. Hari ni asyik tak link aja. Sudahlah kita pergi soalan lain. Hari ni tak cun lah lain. Sekejap, cikgu gerakkan sikit. Okay, soalan yang kedua. Okay, kali ni dia bagi 1 kilogram kacang hijau harganya RM850. Okay, kemudian untuk bali pula 1 kilogram bali harganya RM7.30. Soalan tanya, hitung harga bagi 2 kilogram 400 gram kacang hijau. Macam mana nak kira tu? Okay, sekarang awak beritahu cikgu apa yang cikgu perlu lakukan. Awak perlu kaitkan. Tolak. 2 kilogram tambah 4 gram. Okay, apa dia? Tolak tak boleh tau. Jangan guna tolak. Tambah. Okay, apa tambah apa? Okay, langkah pertama cikgu bagi awak clue dulu. Yang ini awak perlu tahu tafsiran dia. Bagaimana menjadi 2 kilogram 400 gram? Apa tafsiran dia? Ini satu nombor tau, tapi tafsirannya apa? 1,400 gram. Okay, 2,400 gram. Kita terus tukarkan dia kepada satu unit yang sama, iaitu 2,400 gram. Macam mana dapat 2,400 gram ni? Okay, ini 2 kilogram. 2 kilogram tu bersamaan dengan 2,000 gram. Okay? Gram. Yang ini 400 gram, memang 400 gram lah. 400 gram. Jadi bila ditambahkan jadi 2,400 gram. Ini tafsiran bagi 2 kilogram 400 gram. Okay? Okay, sekarang cikgu gunakan pernyataan yang ini dulu. Okay, pernyataan yang ini yang cikgu akan gunakan. Okay, dia kata 2 kilogram. Cikgu akan ambil nombor untuk 2 kilogram terlebih dahulu. 2 kilogram. Ish, tak cantik lah hari ni. Kenapa? 2 kilogram. Okey, apa yang awak dapat kaitkan dengan maklumat yang diberi? Ini maklumat yang dia beri. Apa yang boleh awak kaitkan? Sebutkan aja apa nombor-nombornya, nanti cikgu Harga akan... dia. Apa dia? Harga dia. Harga dia. Okey, macam mana awak nak tafsirkan harga dia? RM8.50 darab 2. Okey, pandai pun. RM8.50 darabkan dengan 2. Okey, kenapa kita darabkan dengan 2? Kerana RM8.50 ni untuk 1 kilogram. Okey, tapi yang ada di sini 2 kilogram. Sebab tu kita darabkan dengan 2. Sifar darab 2 berapa? Sifar. Sifar. 5 darab 2? 10. 10. Okey, kemudian 8 darab 2? 16. 16 tambah 1? 17. 17. Maksudnya untuk 2 kilogram harganya adalah RM17. Okey? Harganya adalah RM17. Sekarang ni kita nak cari yang untuk 400 gram pula. Okay, yang 2 kilogram kita dah dapat, yang 400 gram ni pula macam mana kita nak cari? Berdasarkan RM8.50. Apa yang perlu kita buat? RM8.50 bagi 1,000. Bahagi dengan 1,000. Okey, RM8.50 bahagikan dengan 1,000. Boleh cikgu tahu kenapa bahagi dengan 1,000? Kenapa Sebab bahagi? nak dapat harga bagi 100 gram. Okay. Untuk 100 ke? Kalau kita bahagi dengan 1,000, kita nak dapatkan harga untuk 100 gram ke? Sebab kita bahagi dengan 1,000 tau. Satu bagi.
Apa dia? Tak dengar? Kuat sikit. Okey, bila kita bahagikan dengan 1000, maksudnya kita bahagikan dengan semua tau. Bila bahagikan dengan semua, bukan untuk dapatkan 100 gram tetapi untuk dapatkan harga bagi 1 gram. Harga bagi 1 gram. Okey? Okey, jadi kalau awak berjumpa dengan bahagi dengan 1000, awak boleh guna bahagi panjang macam yang cikgu buat ni. Ataupun awak juga boleh guna kaedah gerak titik. Macam mana awak nak gerakkan titik? Cikgu lebih suka guna kaedah gerak titik. Okey? Sebab apa? Sebab dia memudahkan bahagi dengan 1000. Okey, macam mana nak gerakkan titik? Gerakan titik ke arah mana? Ke belakang. Ke arah kiri. Berapa kali? 3. 3 kali. Okey, 1 kali. 2 kali tak ada nombor. 3 kali pun tak ada nombor. Jadi apa jawapan dia? Sifar, perpuluhan. Sifar, 8, 5, sifar. Cuba awak tengok nombor tu. Cikgu tulis balik Okey. Tingkat Malaysia, sifar, perpuluhan, sifar, 8, 5. Okey, sifar belakang ni tak ada nilai jadi cikgu tak tulis. Okey, cuba awak lihat nombor ni. Cantik ke tak cantik nombor ni? Tak cantik kan? Bila tak cantik, kita boleh cantik ke tak cantik? Tak cantik. Tak cantik. Jadi bila tak cantik, kita boleh gunakan kaedah lain. Macam tadi yang Ryan cakap. Ryan cakap dia punya objektif dia betul, tapi cara dia kurang tepat. Okey. Ryan tadi dia nakkan harga bagi 100 gram. Bila Ryan nakkan harga bagi 100 gram, okey. Cikgu tunjukkan balik ni cikgu padam. Bila Ryan nakkan harga bagi 100 gram, boleh cikgu tahu kenapa Ryan nakkan harga bagi 100 gram tadi? Ryan, kenapa Ryan perlukan harga bagi 100 gram? Senang nak kira. Ryan nak kaitkan 100 gram tu dengan apa? Dengan 400 gram. Okay, sebab Ryan nak kaitkan dengan 400 gram. Okay. Jadi apa yang Ryan kena buat, bila Ryan nakkan harga bagi 100 gram. Sekejap, cikgu punya pen ni pun macam apa je hari ni. Okay. Apa ni processingkan bases. Sekejap, dia ada mengong sikit. Cikgu lain, cikgu tak elok ke sebab suara cikgu tersangkut-sangkut? Sangkut-sangkut. Sekejap cikgu. Sangkut-sangkut ni. Sekejap lah cikgu. Cikgu ni konon. Sekejap cikgu tukar dulu. Cikgu pergi setting dulu. Dia maklumlah cuti seminggu kan. Bila cuti seminggu dia jadi tak berapa nak betul. Logitech. Capture. Camera fail. Sekejap cikgu set up dulu. Okay. Sekarang suruh cikgu sangkut-sangkut lagi tak? Sangkut lagi tak? Dah okey dah? Tak, dah okey dah. Okey. Maksudnya benda tu lah. Okey. Okey, sekarang ni tadi si Ryan dia nak cari harga bagi 100 gram. Okey, kenapa Ryan nak cari harga untuk 100 gram adalah kerana Ryan nak kaitkan dengan 400 gram ni. Okey. Kenapa Ryan nak kaitkan dengan 400 gram? Sebab kalau kira 100 lebih murah, lebih mudah. 100 dah 400 gram kan? Okey, ini dia punya niat dia nak cari. Dia nak gunakan cara ni 100. Maksudnya nanti dia akan darabkan dengan 4. Okey, sebab dia gunakan nombor 100 gram. Tapi masalahnya tadi dia silap dekat mana? Dia silap sebab dia bahagikan dengan 1000. Ryan kena ingat dalam 1 kilogram ada berapa gram? 1000 gram ada berapa gram?
1000 gram. Ada 1000 gram. Okey, bukan ini yang Ryan nak tengok tau. Ini hanya pemahaman. Apa yang Ryan kena tahu, apa yang Ryan kena fikir, dalam 1000 gram ada berapa 100 gram? 10. Ya, sepatutnya tadi, sepatutnya tadi bukannya bahagi dengan 1000 tetapi bahagikan dengan 10. Apa yang dibahagikan dengan 10? RM8.50 tu tadi. Okey, bila Ryan bahagikan dengan 10, barulah kita akan dapat harga untuk apa? Untuk 100 gram. 100 gram. Okey. Jadi ini akan dapat 100 gram bersamaan dengan 85 sen. Okey, bila dah dapat 100 gram bersamaan dengan 85 sen, kita akan buat apa lagi? 85 sen. 85 sen itu kemudian kita akan darabkan dengan 4. Bukan lagi darab dengan 400 darabkan dengan 4. Kerana dekat sini harga ini adalah untuk 100 gram. Okey. Jadi kemudian 5 darab 4 20, 8 darab 4 30. 30 berapa? 32 tambah dengan 2 34. Maksudnya untuk 400 gram bersamaan dengan RM3.40. Selepas awak dapat harga untuk 400 gram dan juga untuk 2 kilogram, apa yang perlu dibuat dengan kedua-dua nombor ni? Tambahkan. Jadi nak tahu harga dia berapa? RM17 tambahkan dengan RM3.40. Jadi harga dia adalah RM20.40. Itu adalah harga bagi 2 kilogram 400 gram kacang hijau. Okey, settle. Sekejap, cikgu padam. Sekejap ya. Okey. Kemudian soalan B, dia tanya, adakah RM30 tu mencukupi untuk membeli 4 kilogram bali? Dia tanya pasal bali pula. Ni bali ni. RM30 ni cukup tak nak beli 4 kilogram bali? Cukup atau tak cukup? Cukup. Macam mana awak tahu cukup? Apa proses yang awak laksanakan supaya awak tahu ianya cukup? RM3. Darabkan dengan 4. Okey. Boleh cikgu tahu kenapa awak darabkan dengan 4 ni? Okey, sebab 4 kilogram. 1 kilogram RM7.30. Jadi kita akan darabkan dengan 4. Sifah darab 4 berapa? Sifah 3 darab 4? 12. 7 darab 4? 28 tambah 1? 9. Jadi harga bagi 4 kilogram adalah RM29.20. Okey, dah selesai belum apa yang kita buat ni? Kita dah jawab soalan tu? Belum. Kita belum jawab soalan. Soalan tanya RM30 tu cukup ke tak? Jadi apa jawapan yang kita kena tambah lagi? Ya, awak kena tambah ni tak? Ya, RM30. Lagi ayat apa? Mencukupi. Lagi? Untuk membeli 4 kilogram bali. Wajib jawab soalan dia. Orang dah tanya kena jawab. Okey? Nanti kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, soalan ni yang perlu awak jawab dalam tulis tahu. Soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Yang ini awak kena jawab dalam buku tulis. Cikgu terangkan dulu macam mana cara nak jawab. Okey, yang berikut ialah resepi agar-agar koko untuk satu adunan. Pernah makan agar-agar koko? Kita ada resepi buat. Boring kan di rumah kan? Belajar buat agar-agar koko. Okey, ini adalah resepi untuk satu adunan. Okey, satu paket tu bersamaan dengan 10 gram serbuk agar-agar. Pernah nampak tak serbuk agar-agar tu macam mana rupa dia? Ya Allah ya Tuhanku. Yang pernah baguslah, yang tak pernah silalah ikut mak pergi
Nestle ke, Enmat ke, carilah serbuk agar-agar koko tu macam mana rupa dia. Tak boleh, Okay. mak tak kasih. Okay, mak tak kasih nanti dah lepas habis COVID nanti. Dah cocok, dah kena cocok vaksin nanti boleh pergi. Okay, kemudian 400 ml susu sejat. Tahu tak susu sejat ni yang mana satu? Susu cair. Susu cair. Okey, 800 ml air. Kemudian 3/4 cawan gula pasir. Kenal tak gula pasir tu yang mana satu? Tahu. Kenal. Kenal kan? Yang biasa awak buat godak air teh tu kan? Tahu. Okey. Kemudian 3 suru besar serbuk koko. Serbuk koko dengan serbuk Milo tu benda yang sama, benda yang berbeza? Benda yang sama, pandainya. Okey, 1 helai daun pandan. Kenal tak daun pandan tu apa? Tahu. Kenal. Kenal. Dan sedikit garam. Apa beza garam dengan gula? Garam. Garam. Okey, gula manis. Baiklah, kenal beza garam dengan gula. Okey, kita tengok soalan A. Dia suruh hitung isi padu susu sejat. Yang isi padunya awak abaikan. Okey, sebab dia saja nak kelirukan awak. Okey, dia nak isi padu susu sejat yang diperlukan apabila menggunakan 20 gram serbuk agar-agar. Maksudnya di sini perkara yang perlu awak lihat adalah susu sejat, dan juga serbuk agar-agar. Ini 2 benda yang perlu awak lihat. Yang lain awak abaikan. Jangan agak-agak. Yang lain awak abaikan. Lihat 2 benda ni saja. Sebab kalau awak lihat semua sekali nanti awak pening kepala. Okey. Sekarang lihat pada resepi. Susu sejat berapa banyak yang dia gunakan? 400 ml. Okey. Dia gunakan, bila guna 400 ml susu sejat, berapa banyak serbuk agar-agar yang dia gunakan? 200 gram. 10 gram. Okay. Tapi sekarang benda yang dia nak kat sini adalah 20 gram serbuk agar-agar. Jadi sekarang fokus pada serbuk agar-agar saja. Macam mana 10 boleh menjadi 20? Operasi apa yang awak akan pakai? Darab 2. Darab dengan 2. Jadi maksudnya 10 gram darab dengan 2 dapatlah 20 gram. Bila di bahagian agar-agar awak darabkan dengan 2, maksudnya di bahagian susu sejat ni awak kena buat apa pula? Darab 2. Darabkan dengan 2. Ini yang kita katakan sebagai sama atau sekata. Bila di sebelah kanan awak darabkan dengan 2, maka di sebelah kiri pun awak mesti darabkan dengan 2. Jadi 400 darab 2 dapat berapa? 800 ml. Jadi dekat sini isi padu susu sejat yang diperlukan apabila menggunakan 20 gram gula agar-agar berapa banyak? 800 ml. Nanti awak kena buat catatan sikit tau. Isi padu susu sejat yang diperlukan apabila menggunakan 20 gram susu segar, 20 gram serbuk agar-agar ialah 800 ml susu sejat. Awak kena buat note sikit dekat bahagian bawah tu. Okey, kita tengok soalan 3B. Berapakah isi padu susu sejat untuk 3 adunan? Ini untuk 1 adunan. Macam mana nak cari isi padu susu sejat untuk 3 adunan? Apa yang perlu awak buat? Darab 3. Apa benda yang didarabkan dengan 3? 400 mililiter. Okey. 4 darab 3 berapa? 12. 12. Jadi untuk 3 adunan isi padu susu sejat yang digunakan ialah sebanyak 1200 ml. Okey, soalan terakhir, soalan C. Berapakah jising serbuk agar-agar untuk 1200 ml air? Sekarang dia cerita pasal apa pula? Air. Air dengan serbuk agar-agar. Jadi 2 benda ni sahaja yang awak akan lihat. Jangan tengok benda lain. Okey. Awak akan lihat serbuk agar-agar dengan air. Agar-agar dengan air.
Dua benda ni je awak akan perhatikan. Okay, dekat sini, lihat dulu pada resepi. Dekat resepi berapa banyak serbuk agar-agar, berapa banyak air yang digunakan. Okey, sebutkan berapa serbuk agar-agar yang digunakan pada resepi untuk satu adunan. 10 gram. Okey, 10 gram agar-agar. Berapa banyak air yang digunakan untuk 10 gram agar-agar? 800 mililiter air. Okey. Jadi sekarang daripada yang diberi sekarang adalah untuk air. Daripada 800 dia suruh cari untuk 1200. Bagaimana 800 boleh menjadi 1200? Apa yang perlu awak buat? Yang ini yang awak kena fikir betul. Bagaimana 1200 ni boleh menjadi bagaimana 1200 ni terbentuk berdasarkan 800 ml. Tambah 400. Tambah dengan 400. Okey, jadi maksudnya sekarang apa yang awak buat adalah okey, 800 ni awak akan tambahkan dengan 400 untuk menjadi 1200. Okey. Jadi awak dah decide awak nak tambahkan 400. Jadi perkara kedua yang perlu awak fikirkan, bagaimana 800 ini boleh menjadi 400. Apa yang awak akan buat? Ulang semula. Bahagi 2. Okey, pandai. Kita akan bahagikan 800 ni kepada 2. Okey. Bila 800 bahagi dengan 2 membawa maksud bahagian agak-agak ni kita kena buat apa? Bahagi 2. Pun bahagi juga dengan 2. Okey, sekarang kita akan guna kaedah pemansuhan sebab nombor yang cikgu tulis ni dalam bentuk pecahan. Okey, 10 dengan 2 boleh dimasukkan ke tidak? Boleh. Boleh. Okey, kita guna sifir berapa ni? Sifir 5. 2. Okey, 2 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 5. 1. 10 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 5. Jadi maksudnya untuk 1 gram, okey, untuk 1 gram ke ni? Bukan. Nanti cikgu akan buat kesimpulan yang ini. Okey, untuk yang 800 ml air ni kita akan mansuhkan juga. Okey, kita akan mansuhkan siapa dengan siapa? 2 dengan 8. 2 dengan 8. Guna sifir berapa? 2. Sifir 2. Okey, 2 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 1. Nombor yang pertama. 8 nombor yang keberapa dalam sifir 2? Nombor yang keempat. Kemudian sifar yang di belakang 800 ni kita kena buat apa? Belakang 4. Okey, kita akan potong dan naikkan dekat sebelah 4. Okey, langkah seterusnya apa yang awak akan buat? Lagi tak? Apa yang awak kena buat? Apa maksudnya? 5 gram ni apa maksudnya? 10 gram tambah dengan 5. 10 gram tambahkan dengan 5. Okey. Kenapa 10 gram tambahkan dengan 5? Dari mana datang 10 gram? Kat atas 5 tu. Tak, konsep pada kadaran. Dari mana datang 10 gram? Asal tadi kita nak cari 1200. Ingat tak? Okey, mana dapat 1200 tadi? Tengok balik macam mana dapat 1200 tadi? 400. Tambah dengan 400. Tambah dengan 400. Okey, jadi 10 gram ni untuk berapa mililiter air tadi? 800. 800 mililiter air. Okey, tambah dengan 400 mililiter air. 400 mililiter air tadi yang inilah ni. Okey, 400 mililiter air dia menggunakan 5 gram serbuk agar-agar. Jadi dapatlah dia punya persamaan. Jadi 1200 mililiter air menggunakan berapa gram serbuk agar-agar? 10 tambah 5? 15. Gram agar-agar. Okey, kita lihat soalan yang terakhir.
Okay. Bagi awak satu paket gula. Gula ni berat dia, jisim dia 1 kilogram dan harganya RM2.85. Soalan A. Gambar menunjukkan harga bagi 1 kilogram gula pasir. Nyatakan harga bagi 2 kilogram gula pasir. Apa yang awak akan buat? Tambah ke? Kalau bagi apa? Darab 2. Darab 2. Okey, RM2.85 sebab dia nak harga. Darabkan dengan 2 kilogram. Okey, 5 darab 2 berapa? 10. 8 darab 2 berapa? 16. Tambah 1. 17. 17. 2 darab 2 4. tambah 1. 5. Jadi harga bagi 2 kilogram gula pasir adalah RM5.70. Okey, soalan yang terakhir, soalan B. Berapakah jisim gula pasir yang dapat dibeli dengan RM8.55? Okey. Apa yang awak akan buat? Darab 3. Darabkan dengan 3. Apa benda yang didarabkan dengan 3 tu? RM2.85 darab dengan 3. RM2.85 darabkan dengan 3. Okey, 5 darab 3. 15. 8 darab 3. 24. 24 tambah 1. 25. 25. 4 darab 3. 6. 6 tambah 2. 8. Jawapan dia apa? RM8.55. Soalan tanya berapakah jisim gula? 3 Ha? kilo. Ya, 3 kilo. jawapannya adalah dia tanya berapakah jisim. Dia tanya berapakah jisim gula pasir. Yang ini dia punya jawapan. Okey, sekarang macam mana dapat jawapan yang ini? Apa yang awak lakukan? Macam mana awak dapat mendalam? Tambahkan contohnya. Okey. Jadi mana yang tak berapa nak pandai mencongak, langkah pertama awak darabkan. Okey. Awak tambahkan RM2.85 ni untuk 1 kilogram. Okey. Tambahkan lagi dengan RM2.85 pun untuk 1 kilogram. Maksudnya sekarang dah ada 2 kilogram. Okey, 2 kilogram. 5, 5, 10, 8, 8 tambah 17. 2, jap. Processingkan basis. Okey, 2, 2, 4, 5. Okey. Bila ada lagi baki, sebab ini RM8.55. Okey. Yang ini RM5.70. Baru awak tambah lagi 1 kilogram. Okey. Harganya sama, RM2.85. Mana yang tak pandai mencongak dengan cekap, awak gunakan kaedah penambahan. Okey, 2 tambah 1, 3 kilogram. RM5.70 tambah dengan RM2.85 sama dengan RM8.55. Ini kaedah untuk orang yang boleh mencongak dengan cekap. Yang ini kaedah untuk murid yang tak berapa pandai, tak berapa cekap untuk mencongak. Okey, faham ke tidak? Faham. Okey, itu saja untuk hari ini. Sorry pada yang Telegram tadi sebab cikgu terlupa nak pasang mic tadi Okey, terima kasih semua. Latihan buat dalam buku tulis. Kalau buku Mat 4 dah habis, gunakan buku yang ada, rotate balik. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.